Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar bidang pengurusan kekayaan Islam ingin mempersembahkan subjek ilmu wahyu dan sains. Pensyarah kami ialah Puan Siti Mordia binti Saleh. Kami dari kumpulan 13. Tajuk kami ialah kejadian lebah dan hikmahnya menurut Al-Quran dan sains. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sekian makhluknya dan memudahkan mereka untuk mendapatkan barang yang diperlukan bagi meneruskan kehidupan di dunia ini. Tahukah anda, madu yang dihasilkan oleh lebah mempunyai pelbagai manfaat yang boleh digunakan untuk keperluan manusia. Di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl telah menceritakan mengenai kewujudan lebah madu yang telah menerangkan bahawa madu juga boleh dijadikan ubat kepada manusia selain dijadikan makanan. Namun begitu, terdapat segelintir peniaga yang membuat madu lebah tiruan dan menjual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan harga madu lebah yang asli. Hal ini telah menjelaskan peniaga dan pembeli. Madu tiruan ini tidak mempunyai khasiat dan cuma mengandungi gula yang memberikan kesan negatif kepada pengguna. Terdapat 3 objektif yang dihasilkan berdasarkan soalan. Pertama, untuk mengetahui kejadian lebah dan hikmahnya menurut Al-Quran dan sains. Kedua, untuk mengenal pasti isu atau masalah yang berkaitan dengan lebah. Yang ketiga, untuk mengkaji fakta sains atau dalil yang berkaitan dengan kebaikan lebah. Terdapat beberapa persoalan berdasarkan kajian. Yang pertama, bagaimanakah lebah diciptakan menurut Al-Quran dan sains? Yang kedua, bincangkan isu atau masalah yang berkaitan dengan lebah. Yang ketiga, nyatakan fakta sains atau dalil yang berkaitan dengan kebaikan lebah. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Maksudnya, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Dapatan kajian yang seterusnya ialah mengetahui kejadian lebah dan hikmahnya menurut Al-Quran dan sains. Lebah adalah serangga yang berbulu dan bersayap 4. Allah memberikan kemampuan pada lebah bagi memakan berbagai jenis buah-buahan. Lebah juga merupakan salah satu jenis haiwan istimewa yang dijadikan nama surah di dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nahl. Lebah juga adalah makhluk Allah yang istimewa, iaitu dapat memberi manfaat dan kenikmatan bagi umat manusia. Seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah memerintahkan lebah untuk membuat sarang dengan mengambil makanan, getah dari berbagai jenis tumbuhan untuk dijadikan madu dan produk lebah lainnya, iaitu di dalam surah An-Nahl ayat 68. Untuk dapatan kajian yang kedua adalah untuk mengenal pasti isu atau masalah yang berkaitan dengan lebah. Isu pertama yang telah kami kenal pasti adalah berkaitan dengan madu tiruan. Seperti yang kita sedia maklum, madu merupakan sejenis manisan yang dihasilkan oleh lebah menggunakan nektar bunga. Madu asli mempunyai kandungan gula yang spesifik yang dapat mengubah sudut putaran cahaya terpolarisasi. Selain itu, madu asli juga bersifat menyerap air. Jika madu dibiarkan terbuka pada tempat dengan kelembapan udara tinggi, maka madu akan bertambah cair. Madu asli, jika dituangkan ke dalam air suam, tidak akan pecah atau air akan tetap jernih sebelum dikacau. Namun begitu, penjualan madu tiruan semakin berleluasa di pasaran. Terdapat 2 jenis madu tiruan. Yang pertama, madu lebah tiruan sintetik yang dihasilkan daripada sirap berfruktosa tinggi melalui tindak balas asid pekat ke atas sirap sukrosa. Dan yang kedua pula ialah madu lebah campuran yang dihasilkan melalui campuran madu lebah asli dengan sirap sukrosa.
Hal ini telah menjejaskan pendapatan peniaga madu asli kerana produk mereka diragui orang ramai sama ada produk mereka adalah madu asli atau madu tiruan. Isu yang seterusnya mengenai prejudis khasiat madu. Sejak zaman dahulu lagi, madu diakui sebagai makanan berkhasiat dan dijadikan sebagai sumber tenaga yang penting. Kini, selain berfungsi sebagai makanan tambahan, madu turut digunakan sebagai ejen pemanis, pewarna, perasa dan menambah kelikatan dalam produk makanan. Namun begitu, atas peningkatan pesakit diabetes yang dirujuk di hospital dan ramai mengakui menjadi pengguna produk makanan tambahan berasaskan makanan sunnah iaitu madu, telah timbul pandangan skeptikal mengenai pengambilan madu dalam pemakanan. Menurut pensyarah Universiti Malaysia Terengganu, Prof. Madya Dr. Wan Iriani Wan Ismail yang telah menjadikan madu sebagai bahan kajiannya mengatakan beliau agak terkejut dengan pendapat tersebut kerana madu yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan makanan ahli syurga dan di dalamnya mengandungi penyembuh penyakit untuk manusia. Beliau turut menegaskan apa sahaja makanan yang baik perlu diambil secara bersederhana, baru kita akan mendapat manfaatnya. Dapatan kajian dalam kajian ini adalah bagi mengkaji fakta sains atau dalil yang berkaitan dengan kebaikan lebah. Fakta sains yang pertama ialah lebah dapat menghasilkan bipolen. Bipolen ini dikenali sebagai debungan lebah yang merupakan bahan seperti serbuk yang terdiri daripada berkas benang sari yang dikumpulkan daripada bunga oleh lebah. Antara khasiat dan kegunaan bipolen bagi manusia adalah sebagai bahan makanan yang mudah dicerna. Hal ini dikatakan demikian kerana di dalam bipolen terkandung 14 mineral, 13 vitamin, 13 mineral, protein, 15 asam amino, enzim, koenzim dan hormon. Di samping itu, madu juga berfungsi untuk mengubati luka biasa dan luka melecur. Madu yang disapu di sekitar luka akan bertindak untuk menyerap air di sekitar luka tersebut. Seterusnya, mempercepatkan proses penyembuhan. Seterusnya, madu juga berguna untuk menghilangkan bau busuk dari luka yang disebabkan oleh kusta. Perkara yang dapat dirumuskan di dalam kajian ini ialah Lebah merupakan haiwan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hal ini dibuktikan apabila wujudnya surah An-Nahlu yang membawa maksud lebah dan isi kandungannya yang menceritakan tentang lebah yang mendapat ilham daripada Allah SWT. Oleh kerana cara hidupnya yang sistematik dan kooperatif, lebah dapat menghasilkan madu sebagai ubat dan penolak racun kepada pelbagai jenis penyakit manusia. Tidak hanya memberi manfaat kepada manusia, lebah juga merupakan ejen penyebaran tumbuh-tumbuhan kerana membantu meningkatkan bilangan pokok dan tumbuh-tumbuhan melalui proses pendebungaan. Konklusinya, lebah antara haiwan yang banyak memberi manfaat dalam kehidupan manusia dan alam sekitar.